bagikan kepada tuan-tuan risalah khusus yang ditulis berkaitan dengan Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Walaupun ia tidaklah disebutkan secara terperinci, tetapi ini antara ringkasan bagi peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Boleh jadi pagi ini saya tidak sempat nak menceritakan secara sempurna kisah tersebut. Jadi tuan-tuan boleh rujuk semula, dan kitab ini tuan-tuan boleh bawa balik ke rumah. Ini boleh bawa balik ke rumah dan secara percuma sahaja diagihkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Peristiwa ini tuan-tuan, pertama sekali kita kena tahu ia berlaku ketika mana Nabi SAW berusia 51 tahun, 18 bulan dan 13 hari. Dan ianya berlaku sebelum baginda SAW berhijrah ke Madinah. Maknanya berlaku dahulu peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Setelah itu, bila setelah itu, dalam setengah riwayat menyebutkan setahun setengah setelah itu barulah Nabi berhijrah ke Madinah. Dan peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj ini berlaku di dalam bulan Rajab. Walaupun kita dah habis bulan Rajab, dah pun masuk ke dalam bulan Sya'ban, tidak mengapa sekiranya kita menyebutkan tentang peristiwa ini kerana ia sangat penting, khususnya bila mana kita bercakap soal Al-Mi'raj. Baik, saya ceritakan secara ringkas terlebih dahulu tentang Al-Isra'. Dalilnya di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra', Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Kata Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, Maha suci Allah daripada sifat makhluk yang memperjalankan hambanya daripada Al-Masjidil Haram sehingga ke Al-Masjidil Aqsa pada waktu malam. Maka inilah yang dinamakan sebagai Al-Isra', perjalanan pada waktu malam. Baginda SAW pada malam itu dikeluarkan oleh Jibril alaihissalam daripada rumah Ummu Hani. Ketika mana baginda pada malam itu bermalam di rumah Ummu Hani, kakak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bila mana dikeluarkan daripada rumahnya, kemudian baginda dibelah dadanya, disucikan, dipenuhkan hatinya dengan hikmah dan iman, maka baginda pun bertolak dengan Jibril menunggang Buraq dalam perjalanan Al-Isra'. Bila mana kita kata Buraq ini adalah sejenis binatang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di dalam syurga, ciptakan dari dalam syurga, dan ia menjadi tunggangan bagi para anbiya. Warnanya putih dan ianya bersayap, saiznya lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada baghal, seperti mana yang warid dalam hadis. Haiwan ini antara kelebihannya, ia bergerak dengan pantas. Disebutkan di dalam hadis bahawasanya Buraq ini dia boleh menjangkau, dia boleh melangkah kakinya pada satu kerdipan matanya. Maknanya sampai mana satu kerdipan matanya boleh melihat, maka dia boleh melangkahkan kakinya ke situ dengan satu langkah, dan begitulah seterusnya. Dan Buraq ini juga sebelum Nabi SAW pernah ditunggang oleh nabi-nabi yang lain. Antaranya Nabi Daud alaihissalam, antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri. Isteri yang pertama adalah Sarah,
dan tinggal bersama dengan Nabi Ibrahim di Palestin. Isteri kedua siapa namanya? Hajar, yang tinggal bersama anaknya di Makkatul Mukarramah. Maka diriwayatkan di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim akan berpindah ataupun berulang-alik di antara Palestin ke Mekah dengan menunggang burak, bagi menziarahi setiap hari, ingin menziarahi Hajar dengan anaknya Ismail. Kemudian ditunggangi pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra. Baik. Bila mana bermulanya perjalanan Al-Isra daripada Al-Masjidil Haram menuju ke Al-Masjidil Aqsa, tempat yang pertama yang disinggahi oleh mereka adalah Yathrib, sebuah tempat yang dipenuhi dengan pohon tamar. Bila mana Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, apakah nama tempat ini? Kata Jibril, namanya Yathrib. Yang mana kata Jibril, di sinilah kamu akan diperintahkan untuk berhijrah kepadanya. Maknanya ketika itu lagi Nabi dikhabarkan bahawasanya Nabi akan berhijrah ke sana. Sebab itu kita kata tuan-tuan, Isra dan Mi'raj ini berlaku sebelum hijrah. Baik. Kemudian daripada Madinah Nabi pergi ke Tur Sina, ataupun dalam Al-Quran disebutkan Turi Saina, ataupun hari ini orang panggil juga dengan Gunung Sinai. Sekarang ini terletak di Mesir, negara Mesir. Gunung Sinai ini ia terkenal kerana ia menjadi tempat munajat Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Tur Sina dan bermunajat kepadanya di situ. Kemudian daripada Tur Sina Nabi pergi pula ke Madian, kota Nabi Shu'aib. Lalu baginda menunaikan salat 2 rakaat. Kemudian pergi pula ke Baitul Laham dan juga menunaikan salat 2 rakaat di situ, sehinggalah sampai ke Al-Masjidul Aqsa di Palestin, di Baitul Maqdis. Bila kita kata Al-Masjidul Aqsa, apa yang terbayang dalam fikiran kita tuan-tuan? Biasanya kalau orang duk sebut Palestin ini, kita duk bayang gambaran yang kita sering kali melihatnya, iaitu ada sebuah binaan yang berwarna biru, kubahnya berwarna emas. Tuan-tuan perasan tak? Setiap kali orang nak sebut tentang Palestin ataupun dia punya landmark dia, pasti gambar yang dipaparkan itu adalah sebuah bangunan yang berwarna biru, kubahnya berwarna emas. Sebenarnya itu bukanlah Al-Masjidul Aqsa, tetapi yang dimaksudkan oleh Al-Masjidul Aqsa adalah sebuah masjid yang berhampiran dengan bangunan tersebut. Itu sebenarnya bukan masjid. Itu kalau yang bangunan biru itu dipanggil sebagai dome rock ataupun kubah yang di dalamnya ada sebuah batu yang besar. Bukan masjid seperti ini yang kita boleh solat di dalamnya. Adapun Al-Masjidul Aqsa, ia masjid seperti ini, ada ruang untuk solat. Kubahnya warna kelabu kehitam-hitaman. Nanti kalau tuan-tuan tengok di internet ke, kalau tuan cari Al-Masjidul Aqsa, dipaparkan kubahnya berwarna kelabu kehitam-hitaman. Bila mana Nabi masuk ke dalam Al-Masjidul Aqsa, Nabi mendapati ada para anbiya, kesemuanya dihimpunkan di dalam masjid tersebut. Dalilnya di dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul masjid
fa idza ana bil anbiya, kata Nabi, aku masuk ke dalam masjid lalu aku dapati dihimpunkan bagiku seluruh para anbiya, maknanya daripada Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi dikedepankan sebagai imam mereka, para anbiya alaihimus salatu wassalam, menunaikan salat 2 rakaat secara berjamaah dengan diimamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, ini satu isyarat yang menunjukkan bahawasanya seafdal di kalangan para anbiya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda yang dikedepankan sebagai imam ke atas para anbiya yang lain. Kemudian sepanjang peristiwa Isra ini, tuan-tuan, ada beberapa perkara ataupun keajaiban-keajaiban yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, di sepanjang perjalanan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang tua, yang tersangat tua usianya. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah wanita tua tersebut? Lalu kata Jibril alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan perihal dunia, keadaan dunia ini dengan wanita tua tersebut. Apa maknanya? Maknanya, apa yang berbaki daripada usia wanita tersebut, itulah yang berbaki bagi dunia ini daripada usianya. Maka ini satu peringatan daripada malaikat Jibril alaihi salam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dunia ini sudah tidak lama, ia bakal mengalami kehancuran. Dunia ini ia hanya sementara, kelazatan yang sementara, dan ia akan berakhir. Ia akan berakhir, dan setiap daripada kita akan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu peringatan bahawasanya kita adalah umat akhir zaman, yang mana bila mati ke semua umat Nabi Muhammad, tidak akan ada lagi umat setelah umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang berlaku setelah itu? Hari kiamat, hari kehancuran, hari akhirat. Maka ini satu peringatan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang dilihat lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iblis. Iblis ini, tuan-tuan, asalnya beragama Islam. Asalnya ketika mana dia di syurga, dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulunya dinamakan sebagai Azazil. Kemudian setelah mana diciptakan Adam, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila mana iblis ingkar, tidak mahu sujud kepada Adam, kata Allah, aba wastakbar. Apa maknanya? Iblis dia berlaku di dalam dirinya sifat takabbur. Sebab itu kata ulama, dosa yang pertama yang mula-mula sekali berlaku di atas alam ini adalah dosa takabbur. Apa makna takabbur, tuan-tuan? Takabbur ini sebahagian ulama mengatakan raddul haqqi ala qailih. Maksudnya seseorang yang menolak kebenaran
daripada seseorang yang berkata dengan kebenaran, sedangkan dia tahu kebenaran itu bersama dengan orang tersebut. Nah, ini banyak sekali berlaku tuan-tuan, khususnya ataupun kebiasaannya ia berlaku kalau yang berkata dengan kebenaran itu orangnya lebih muda daripada dirinya, ataupun orang itu lebih kurang hartanya daripada dirinya, ataupun orang itu kurang pandainya daripada dirinya. Ya, sebagai contoh, takabur ini, katakanlah contoh, kalaulah imam, katakan imam menunaikan solat, lalu ada bacaan yang tersilap ataupun ada tata cara solat yang ada kesalahan padanya. Kemudian katakan datanglah seorang remaja lelaki yang lebih muda daripadanya menegur perbuatan tersebut. Dia kata, tuan imam, tadi saya rasa macam ada salah baca sikit lah daripada ayat ni, sebagai contoh. Ataupun saya rasa imam tadi salah tadi bila dalam solat. Kita sebagai orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua, jangan orang kata cepat melatah. Bila mana ditegur, antara salah satu tanda kita ini seorang yang tawadhu', seorang yang merendah diri, walaupun yang berkata itu lebih muda usianya, dan kita tahu yang dikatakan itu adalah satu perkara yang benar, maka sewajarnya kita menerima teguran tersebut. Lalu imam ini sewajarnya dia berkata, baik-baik, saya akan betulkan semula insya-Allah. Jangan pula dia kata, engkau apa tahu, aku lebih biasa orang-orang yang berusia dia akan pakai ayat, aku ni dah makan garam dulu lebih pada engkau, sebagai contoh. Dan begitulah seterusnya. Ataupun takabur ini juga datang dengan makna an-nazaru ilal muslim bil istihqar, maknanya melihat ke arah seorang muslim dengan pandangan yang menghinakan. Ini juga makna takabur. Sebagai contoh, dia diberikan kelebihan dari sudut harta ataupun kecantikan rupa paras. Tengok orang yang tak cantik, orang yang kurang cantik lah daripada dirinya, terus dia memandangnya dengan pandangan yang menghinakan. Ini takabur, dan takabur daripada dosa besar. Maka apa yang berlaku kepada iblis? Takabur, tidak mahu sujud kepada Adam. Maka kerana itu dia kafir, tidak beriman kepada Allah. Kemudian antara perkara yang dilihat oleh Nabi SAW, ada satu kaum yang mana mereka memecahkan kepala mereka sendiri dengan menggunakan batu sehingga hancur berkecai kepala mereka, lalu kembali semula bercantum, dan mereka ulang dan ulang perkara tersebut. Bila mana ditanya kepada Jibril, siapakah mereka? Kata Jibril alaihissalam, mereka lah orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Kerana mereka berat mengangkat kepala mereka untuk menunaikan salat. Ini adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada mereka. Hari ini tuan-tuan, betapa ramainya orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Bahkan dia menjadikan solat ini seperti makan dan minumnya. Maksud saya, kita bila kita lapar, kita akan makan, betul tak? Kalau kita kenyang, kita tak makan. Maksudnya bila nak, kita baru buat. Maka sebahagian orang bila rasa nak solat, baru dia nak solat. Ataupun bila ditimpakan dengan musibah, baru dia terhegeh-hegeh ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan solat 5 waktu ini tuan-tuan tanpa keuzuran, hukumnya haram dan berdosa besar. Wajib dia bertaubat dengan cara menggantikan semula solat yang ditinggalkan tanpa keuzuran. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sebelum baginda wafat, baginda berehat di rumah Aisyah. Ketika mana baginda menghadapi sakaratul maut, Aisyah berkata baginda sering kali pingsan. Nabi banyak kali pingsan kerana menanggung kesakitan sakaratul maut. Dan kata Aisyah, seringkali kadang-kadang Nabi terjaga. Dan setiap kali Nabi terjaga, Nabi akan tanya dengan satu soalan. Apa dia? Nabi akan tanya, ahanatis salah, ahanatis salah. Maknanya, adakah telah masuk waktu solat? Nabi bertanya kepada Aisyah. Maka kenapa Nabi bertanya kepada Aisyah bila masuknya waktu ataupun adakah telah masuknya waktu solat? Kenapa Nabi bertanya? Kerana Nabi nak solat. Maka kata ulama, sekiranya seafdal-afdal makhluk, semulia-mulia ciptaan Allah, yang diampunkan dosanya yang lepas maupun yang akan datang, yang kita kata confirm masuk syurga, confirm husnul khatimah, tetap menunaikan kefarduan solat walaupun hampir wafat. Maka kita tidak boleh menerima bila mana ada di kalangan orang yang meninggalkan salat 5 waktu tanpa ke'udzuran, khususnya orang muda yang diberikan kekuatan tubuh badan, yang diberikan kesihatan, yang kekuatannya sedang berada di kemuncak, meninggalkan salat begitu sahaja tanpa segan silu. Ini satu keadaan yang keji, satu keadaan yang keji, dan orang yang melakukan perkara tersebut layak dipanggil sebagai orang yang fasid kerana melakukan dosa besar. Maka cara bertaubatnya adalah hendaklah dia menggantikan solat yang dia tinggalkan tanpa ke'udzuran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara lagi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma saya tak sempat nak sebutkan semua. Nanti tuan-tuan boleh rujuk semula pada risalah tersebut. Baik. Bila mana Nabi tiba di Al-Masjidul Aqsa, maka berakhirlah kisah Al-Isra dan akan bermula pula kisah Al-Mi'raj. Bila kita kata Al-Mi'raj dalam bahasa Arab, namanya Al-Mirqat. Al-Mi'raj maksudnya dalam bahasa Arab Al-Mirqat, dan Al-Mirqat maknanya tangga-tangga, yang membawa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas bukan menunggang burak. Nabi hanya menunggang burak dalam peristiwa Al-Isra. Maknanya daripada perjalanan dari Mekah ke Palestin, itu sahaja Nabi menunggang burak. Adapun naik ke atas dengan menggunakan mi'raj, iaitu tangga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi naik ke atas, naik ke langit yang pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, lalu memberi salam kepadanya dan meminta doa. Nabi Adam alaihi salam mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Kemudian baginda naik ke langit yang kedua. Di sana bertemu pula dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Dan satu perkara yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, Nabi Isa dan Nabi Yahya ini apa hubungan mereka berdua? Tuan-tuan tahu tak apa hubungan antara Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam? Ada tak yang tahu? Kalau ada yang tahu, boleh angkat tangan. Adik-adik ada yang tahu tak? Apa hubungan antara Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam? Saya bagi clue hubungan kekeluargaan.
Saya kurang jelas, Tuan Haji. Anak kepada. Bukan. Isa dan Nabi Yahya. Sepupu. Nabi Isa dan Nabi Yahya merupakan sepupu kerana ibu Nabi Yahya adalah kakak kepada Sayyidatina Maryam alaihassalam. Kemudian bila mana sampai ke langit yang ketiga, Nabi bertemu pula dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kata Nabi, bila mana melihat Nabi Yusuf yang terkenal dengan ketampanannya, kata Nabi, u'tiya syatral husn, diberikan separuh daripada kecantikan. Maknanya ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam adalah separuh daripada ketampanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Secara hakikatnya tuan-tuan, para anbiya semuanya tampan belaka. Allah kurniakan kepada mereka rupa paras yang cantik. Mustahil Allah jadikan mereka rupa paras yang manusia tidak cenderung untuk melihatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanal sauti wa inna nabiyyakum ahsanuhum sautan wa ahsanuhum khuluqa. Apa maknanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah mengutuskan seseorang nabi melainkan cantik rupa parasnya, hasanal wajh wa hasanal saut, dan merdu suaranya. Maka para anbiya semuanya cantik rupa paras dan merdu suaranya, kerana sifat-sifat inilah tuan-tuan yang boleh menarik manusia ke arahnya. Bukankah kita suka tengok orang yang cantik tuan-tuan? Bukankah hati manusia lebih cenderung ke arah orang yang cantik rupa parasnya, merdu suaranya? Maka kata Nabi, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajh wa hasanas saut. Tidaklah Allah mengutuskan seorang nabi melainkan cantik rupa parasnya, merdu suaranya. Kemudian kata Nabi, wa inna nabiyyakum, sesungguhnya nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad, ahsanuhum sauta, nabi yang paling merdu suaranya, wa ahsanuhum khuluqa, dan yang paling indah rupa parasnya. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam adalah separuh daripada ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya yang paling tampan di antara para anbiya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kalau hari ini kita lihat ramai orang, ataupun baru-baru beberapa tahun yang lepas, bila mana ada orang yang mengaku nabi. Tuan-tuan pernah dengar tak? Kalau di Malaysia ni ada yang mengaku nabi, Rasul Melayu. Ataupun di India dulu ada satu namanya Sai Baba. Ataupun ada beberapa negara ada sahaja golongan sesat yang mengangkat seseorang sebagai nabi. Kalau kita tengok rupa parasnya, langsung tidak menarik pada penglihatan mata kita. Sebelum kita sedia maklum, tak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak kata pada orang yang cuba-cuba mendakwa sebagai nabi ni, mereka tak sedar ke bahawasanya para anbiya ini dijadikan dalam keadaan cantik rupa paras mereka, merdu suara mereka. Kalaulah yang mengaku nabi tu tuan-tuan, mukanya subhanallah, kita tak tahu nak kata bagaimana. Itu confirm dia memperbodohkan dirinya sendiri.
Kerana Allah telah Nabi telah kabarkan bahawasanya seorang Nabi ini cantik rupa parasnya, merdu suaranya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini tuan-tuan, Nabi yang pertama yang diwahyukan untuk menulis. Nabi yang pertama yang diwahyukan untuk menulis. Sebelum Nabi Idris, manusia belum lagi tahu bagaimana menggunakan alat tulis, pen ke, buluh dengan dakwat ke, bulu ayam ke. Mereka tidak tahu bagaimana menulis sesuatu di atas papan ataupun kulit ataupun daun dan sebagainya. Orang yang pertama adalah Nabi Idris alaihissalam. Dan diriwayatkan juga dalam hadis, Nabi Idris adalah orang yang pertama yang membina sebuah kota. Bila kita kata kota, ia bermaksud satu kawasan yang berpusat. Maknanya di situ dipenuhi kelengkapan, adanya tempat ibadah, adanya tempat mandi awam, adanya tempat perhimpunan masyarakat dan sebagainya. Nabi Idris alaihissalam orang yang pertama yang diwahyukan, yang diilhamkan dengan perkara tersebut. Kemudian naik ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun adalah sepupu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian naik langit kelima, naik langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan naik ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi Muhammad satu wirid ataupun zikir, yang mana kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wirid ini adalah sesuatu yang dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuhan di dalam syurga bagi orang yang membacanya. Apakah zikir tersebut? Nabi bersabda, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Zikir ini ma'ruf sebenarnya tuan-tuan. Ia sebenarnya sangat banyak faedah dan manfaatnya. Antaranya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, antara zikir dan wirid yang boleh menguatkan jiwa dan hati seseorang. Kadang-kadang kita bila mana nak berhadapan dengan musuh ataupun nak berhadapan dengan seseorang yang kita rasa gementar dengannya, maka zikir ini antara zikir yang boleh merawat perkara tersebut. Ataupun seseorang yang ditimpa dengan penyakit was-was, 10 kali diulang-alik ke tempat wuduk sebab tak yakin wuduknya sah ataupun tidak, maka maknanya dia ada penyakit was-was. Obatnya dia kena belajar ilmu agama, dan yang kedua dia kena amalkan wirid ataupun zikir yang boleh menguatkan jiwanya. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, bila mana Nabi dimi'rajkan ke langit, antara keajaiban yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sidratul Muntaha. Apakah itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha ini adalah sepohon pokok, rupanya seperti pohon bidara, cuma saiznya lebih besar. Disebutkan di dalam hadis, akarnya mula tumbuh daripada langit yang keenam dan tumbuh naik meninggi sampai ke mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis, daunnya besar seperti telinga gajah, buah-buahannya besar seperti bekas ataupun bekas macam tong air, besar saiznya. Dan ketika mana Nabi berada di Sidratil Muntaha, antara keajaiban yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa kita kata keajaiban tuan-tuan? Kerana
di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam rupa parasnya yang asli. Kerana sepanjang hayat baginda, Nabi hanya sempat melihat Jibril dalam rupa parasnya yang asli sebanyak 2 kali seumur hidup. Yang dilihat ketika berada di Sidratil Muntaha adalah kali kedua. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Kata Allah, dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril buat kali kedua ketika berada di Sidratil Muntaha. Kalau ini kali kedua tuan-tuan, bila kali pertama? Kali pertama Nabi melihat Jibril alaihissalam ketika baginda berada di sebuah tempat di Mekah namanya Ajyad. Kalau tuan-tuan pergi umrah, cuba tanya masyarakat di sana, ataupun tempat itu masyhur asalnya, di manakah Ajyad, mereka akan tunjukkan. Di situlah Nabi SAW diperlihatkan oleh Jibril rupa parasnya yang asli. Ketika itu Jibril melebarkan satu sayapnya. Satu sayapnya Nabi pengsan. Hanya melihat satu sayap Jibril, kata Nabi, kerana sayapnya itu menutupi ataupun meliputi timur dan barat. Maka oleh kerana Nabi tidak boleh menanggung, tak tertanggung pemandangan tersebut, Nabi pengsan buat kali pertama. Bila mana Nabi terjaga, kata Jibril, apa yang Nabi lihat adalah satu sayap daripadanya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat Jibril ini sebanyak 600 sayap. Maka pada malam Al-Mi'raj, bila mana telah dipersediakan Nabi ini, diperkuatkan jiwanya, Nabi tidak pengsan walaupun melihat rupa paras Jibril yang asli. Baik, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau Nabi tengok Jibril hanya 2 kali, habis tu waktu-waktu lain tengok dalam rupa apa? Bukankah Al-Quran diturunkan oleh Jibril? Bagaimana Nabi melihat Jibril? Jawapannya tuan-tuan, berdasarkan hadis yang warid, kata ulama, kebanyakan masa Jibril akan berupa seorang lelaki, dan kebanyakan masa Nabi akan malaikat Jibril akan berupa dengan wajah salah seorang daripada sahabat Nabi, namanya Dihyah Al-Kalbi. Namanya siapa tuan-tuan? Dihyah Al-Kalbi. Maka Dihyah ini dia terkenal kerana pemuda yang tampan, yang kacak mukanya di kalangan para sahabat. Maka Jibril banyak sekali menyerupainya. Baik. Kemudian antara perkara yang dilihat oleh Nabi SAW di atas sana adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini tempat yang para malaikat melakukan tawaf di sekelilingnya. Maknanya fungsinya sama seperti Kaabah bagi manusia di bumi ini. Baik, dan ada beberapa perkara lagi yang dilihat oleh Nabi SAW. Perkara yang terakhir yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana inilah poin yang paling penting, kemuncak dan tujuan asal kenapa kita adakan ceramah Isra' dan Mi'raj pada pagi ini. Apa dia tuan-tuan? Satu perkara yang sangat penting untuk kita faham dan berikan perhatian baik-baik. Apakah tujuan Nabi dimi'rajkan ke langit? Apa tujuannya? Jawapannya terdapat di dalam firman Allah yang kita bacakan tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina
maknanya tujuan Allah memperjalankan hamba-Nya dalam Al-Isra dan memperjalankan hamba-Nya dalam peristiwa Al-Mi'raj, tujuannya adalah untuk memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara diperlihatkan kepada Nabi keajaiban-keajaiban di alam yang atas tanpa diberikan keistimewaan ini kepada para anbiya yang lain. Maka tujuan Nabi naik adalah Allah ingin memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seafdal-afdal makhluk. Maka bukan tujuannya, bukan sebab ataupun objektif daripada naiknya Nabi ke atas itu kerana ingin bertemu dengan Allah. Kerana Allah bukan berada di atas, kerana Allah itu bukan berada di langit, kerana Allah itu bukan berada di mana-mana. Maka saya nak membawa satu penerangan kepada tuan-tuan sehingga kita faham kenapa dikatakan Nabi naik ke atas bukan kerana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tuan-tuan, antara keyakinan umat Islam, aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka meyakini, mereka percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada wujud tetapi tanpa bertempat. Apa maknanya tanpa bertempat? Maknanya tidak berada di mana-mana tempat, tidak berhajat, tidak memerlukan satu pun daripada mana-mana ruang yang kosong sebagai tempat kediaman ataupun tempat tinggalnya. Kerana tempat itu adalah makhluk, tempat itu adalah sifat, bertempat itu, berada di sesebuah tempat itu adalah sifat makhluk. Sedangkan tempat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kali pertama sebelum ini tuan-tuan, saya pernah sebutkan Allah Subhanahu wa taala wujud sejak azali. Bukankah itu kepercayaan kita? Bukankah kepercayaan kita Allah itu azali? Apa maknanya? Maknanya wujud tanpa permulaan. Allah itu ada tanpa ada permulaan, tanpa ada yang menciptakannya. Yang ada permulaan itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah setelah itu. Maka yang azali, yang wujud tanpa permulaan ini hanyalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ada sebelum diciptakan makhluk, sebelum adanya langit dan bumi. Allah ada sebelum adanya arah atas ataupun yang dikatakan arah bawah, arah kanan, kiri, depan dan belakang. Sebelum Allah wujud, tanpa ada jin dan manusia, malaikat, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya, Allah telah ada. Maka kata ulama, Allah sejak azali ada tanpa adanya makhluk. Allah ada tanpa adanya langit. Allah ada tanpa adanya makhluk yang dinamakan tempat. Maka Allah wujud, Allah ada sejak azali tanpa bertempat, tanpa berada di langit, sebab langit belum ada lagi. Maka setelah itu, setelah diciptakan makhluknya, langit, bumi, jin dan para malaikat, Allah tetap wujud tanpa berada di mana-mana. Kita tidak mengatakan lepas adanya langit Allah berpindah pergi ke langit. Ini sifat makhluk tuan-tuan. Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Saya ada bawakan kepada tuan-tuan, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan satu risalah
Yang saya bawa hari ini dalam bahasa Arab. Saya ambil salah satu daripada kitab ulama tanah Melayu lah. Mudah-mudahan kita boleh faham. Ini tuan-tuan, kitab daripada Syekh Zainul Abidin, ataupun lebih dikenali sebagai Tuan Minal. Ini dah lama ni tuan-tuan. Tuan Minal Al-Fatani ini bila mana dia mengarang dan menyifatkan Allah Subhanahu wa taala, katanya Allah itu bukan ia seperti sesuatu yang berjirim, bukan sesuatu yang bertempat. Di sini saya ada highlightkan. Katanya, ini bahasa Melayu lama. Dia kata jika berkata ia bagi engkau, bukan di sini. Jika berkata bagi engkau oleh yang berkata, di mana Allah? Kalau ada persoalan yang timbul, di mana Allah? Sedangkan soalan itu tak perlu ditanyakan dan tidak boleh ditanyakan, kerana soalan di mana kita hanya tanya pada sesuatu yang bertempat di sesuatu tempat. Tetapi kalau ada juga yang bertanya, apa jawabnya? Kata Tuan Minal, maka jawabnya tiada ia pada tempat. Tiada ia pada tempat. Maknanya Allah itu tidak menempati mana-mana tempat, kerana yang bertempat itu adalah makhluk. Kemudian dalam kitab yang lain, saya bawakan kitab juga dalam bahasa Arab, Kitabul Mi'raj. Saya sempat lakukan salinan sahaja kerana ia kitab yang tebal. Karangan Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi, masyhur. Ini pada kurun yang kelima, pada meninggal pada tahun 465 Hijrah. Katanya, adakah peristiwa Mi'raj menunjukkan Allah itu berada di atas? Jawapannya tidak. Bahkan Allah itu disucikan daripada arah dan tiada baginya had, maksudnya tiada baginya sempadan ataupun saiz dan sebagainya. Maka begitu juga yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan Sahih Muslim, bila mana Al-Imam An-Nawawi menerangkan bila mana Nabi menerima perintah solat dalam peristiwa Mi'raj. Kan kita maklum tuan-tuan, mula-mula berapa waktu? 50. Kemudian Nabi turun berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta dikurangkan, naik turun sampai jadi 5 waktu. Nabi naik turun itu ke mana? Bukan bertemu dengan Allah. Allah tidak berada di tempat tersebut. Bahkan Nabi diwahyukan, diperintahkan untuk pergi ke sebuah tempat di atas sana, bermunajat kepada Allah, mendengar kalam Allah yang azali, yang tidak bersuara, yang tidak berhuruf dan tidak berbahasa, sehingga Nabi faham daripadanya perintah solat tanpa Allah berada di tempat tersebut. Sebab itu kata Al-Imam An-Nawawi, kata-kata Musa, bila mana Nabi Musa berkata, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, apa maknanya? Bukan maksud Allah yang ada di sana. Kata Al-Imam An-Nawawi, ma'nahu irji' ila al-mawdi' alladhi najaitahu fihi awalan fanajaitahu fihi thaniyan. Maknanya tuan-tuan, kata Al-Imam An-Nawawi, maksud kata-kata Nabi Musa suruh naik balik, kembali semula kepada Tuhan, maknanya kembali semula ke tempat yang kamu bermunajat kepada Allah di tempat tersebut. Bukan bermakna Allah berada di tempat itu, kerana Allah wujud tanpa bertempat.
Allah ada sebelum adanya langit dan bumi dan sebelum adanya tempat. Kadang-kadang tuan-tuan, saya dah nak mengakhiri tazkirah saya pada pagi ini. Kadang-kadang orang bertanya kepada kita, kenapa bila kita berdoa, kita menadah tangan, tapak tangan ini ke langit? Kadang-kadang budak-budak ditanya, kenapa kalau kita doa, tapak tangan ini ke langit, kenapa tak ke depan, ke kanan, ke kiri? Adakah kadang-kadang budak-budak ni dia adalah dia punya bayangan dia, khayalan dia. Kadang-kadang dia membayangkan kita menadah tangan ke langit ini kerana Allah berada di atas, sedangkan bukan begitu. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa bila mana kita berdoa, kita menadah kedua tapak tangan ke langit? Jawapannya kata, seperti mana kata Al-Imam Nawawi juga, dan seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, tujuan kita mengangkat kedua telapak tangan ke arah langit kerana langit adalah kiblat bagi doa, sebagaimana Kaabah itu kiblat bagi solat. Maka bila mana kita menadah tangan ke arah langit, langsung tidak membuktikan Allah itu berada di langit. Kalaulah langit itu kiblat, kalau kita kata di langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kerana kita menadah tangan ke arah langit, apa yang kita nak kata pada hadis yang mana Nabi bila mana datang orang Arab, seorang Arab Badui minta Nabi doa supaya diturunkan hujan, kerana ketika itu di Madinah berlaku kemarau yang teruk sehingga mati semua binatang mereka. Lalu Nabi bila berdoa, Nabi tak doa macam ni. Disebutkan dalam hadis itu, dan ia diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis yang sahih. Bila Nabi doa untuk minta hujan ketika itu, Nabi doa begini, tapak tangannya ke arah bawah. Adakah kita nak menyangka kerana Allah ada di bawah? Maka arah kita tujukan tapak tangan ini ke atas, ke bawah, depan, belakang, kiri dan kanan, langsung tidak membuktikan Allah itu berada di situ. Kerana Allah tidak bertempat, kerana Allah disucikan daripada arah. Maka kesimpulannya tuan-tuan, dalam peristiwa Mi'raj, Nabi naik ke atas bukan kerana Allah berada di atas. Ya, Nabi ada melihat Allah, tetapi tanpa Allah menyerupai makhluk dan tanpa berada di atas. Ya, Nabi mendengar kalam Allah yang azali, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara dan tidak berbahasa, tanpa Allah berada di atas sana. Kerana keyakinan kita Allah itu ada tanpa bertempat. Maka saya rasa sampai di sini sahaja perkongsian tentang Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Kalau tuan-tuan nak tahu kesudahannya, saya cut lagi. Kesudahannya, Nabi bila selesai Mi'raj, Nabi pulang semula ke Mekah. Lalu Nabi ceritakan kepada masyarakat di Mekah, mereka tak percaya, sehingga mereka minta Nabi sifatkan, kalau betul kamu pergi ke Masjid Aqsa hanya sebahagian malam, cuba sifatkan Al-Masjidul Aqsa. Nabi pun sifatkan Al-Masjidul Aqsa, berapa pintunya, bagaimana sifatnya dan sebagainya. Mereka tak tahu sebab mereka tak pernah pergi ke Al-Masjidul Aqsa. Sebulan setelah itu, bila mana pulangnya kafilah ataupun rombongan daripada Palestin, baru mereka nak tanya kepada mereka tentang masjid, sifat Masjid Al-Aqsa. Bila mereka mendengar apa yang mereka sifatkan, rupa-rupanya sama seperti apa yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mukjizat ini tuan-tuan, Al-Isra' dan Al-Mi'raj, Allah jadikan ia sebagai satu kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia tidak pernah berlaku kepada mana-mana di kalangan para anbiya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.